Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya pengacara anda Ghazali Zawawi. Tapi sebelum itu nak sapa dulu anda yang menonton kita pada ketika ini. Apa khabar semuanya? Diharapkan agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan sentiasa positif. Namun kepada mereka yang mungkin sedang diduga ketika ini, macam biasa saya nak pesan, walaupun kita tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, percayalah semuanya akan menjadi okey dan baik seperti sedia kala, insya-Allah. Terus bertabah, okey? Baik, pada malam ini Konspirasi episod demi episod sudah bersama dengan anda dan kita nak raikan juga antara positif feedback daripada anda, daripada Felicia Iren, such an inspiring story daripada Konspirasi. Terima kasih banyak-banyak Felicia. Juga daripada Quavia Derio mengatakan, saya sebagai orang Semenanjung rasa bagus bila ada platform TV macam ni sebab boleh kenal lebih mendalam mengenai budaya Sarawak dan kenal personality orang Sarawak. Terima kasih Quavia. Juga daripada Gero Sidaraga, power, good job Konspirasi. Terima kasih. Dan akhir sekali yang sempat kami raikan daripada Zainab Salihin, terima kasih kerana telah angkat cerita MV Pulau Kijang pakai pengetahuan generasi muda, generasi baru. Ya Allah, inilah sebenarnya orang kata semangat kami. Komen-komen macam ni membuat kami untuk terus berada sehingga ke hari ini mencari cerita komuniti kita untuk dijadikan sebagai inspirasi dari pelbagai perspektif. Malam ini kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa. Kita akan cerita beliau daripada sisi yang sangat berbeza. Pernah tak dengar satu cerita viral tular sebelum ini mengenai seorang warden trafik yang tak pernah lokek dengan senyuman. Sentiasa tersenyum aja. Kita ngadap traffic jam, nangga senyumannya, confirm hilang stres kita. Persoalannya, adakah bila menanggalkan pakaian uniform itu sampai saja di rumah, petakan beliau terus berubah? Adakah beliau seorang garang ke macam mana? Banyak lagi persoalan kita nak tanya. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini. Nang sentiasa tersenyum, si lokek dengan senyuman kata orang. Di tempat melengahkan masa, pada malam ini di Aspirasi, kita akan bersama dengan seorang warden trafik Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ataupun Encik Yusri Benji atau lebih dikenali sebagai Abang Senyum. Hello, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera, guys. Ya, senyum macam mana? Gas, apabila kita muka di mah tadi, kami asal kami nak ikut sama kita. Ya, Nabi bang, jangan masuk gear 5 terus. Masuk gear 1 dulu. Okey bang, kami rasa penonton di rumah saya mesti tertanya-tanya, macam ni rupa Encik Yus bilanya muram. Gini rupa bilanya manas. Boleh kita demo sedikit? Tangga kamera bang. Ini rupa tak manas. Kami cuba. Kami cuba untuk cari. Adakah gigi tak rebut semua hilang? Masih ada. Tapi Rash, susahlah kami nak marah. Ya, nak menang kata kami. Susahnya nak marah. Yalah kata orang sebenarnya bang. Bila kita tahu orang yang ceria, orang yang riang, sentiasa gembira, kebaikannya sebenarnya awet muda. Banyak lagi kebaikan kita nak share malam tu. Jadi, jangan malas nak senyum, okey? Okey, penonton di rumah, Encik Yusri Benji sudah bertugas di unit trafik selama lebih kurang 13 tahun. Dan pernah viral pada sekitar tahun 2019. Tular di media sosial, media elektronik ialah walaupun dalam keadaan panas terik, hujan lebat, ribut, ribut indah. Tapi beliau sentiasa orang kata menyedekahkan senyuman beliau, sentiasa tidak lokek dengan senyuman. Tetapi itu semasa bertugas. Tapi sebaik sahaja sampai ke rumah, melangkah masuk ke pintu rumah tanpa pakaian uniform ni, agak-agaknya bagaimanakah perwatakan Encik Yus yang sebenar? Adakah seorang yang garang? Menjadi seorang yang berwarna hijau. Hebat. Lalu tukar di warna gadongnya. Sebenarnya nang Azali lah asal sebenarnya. Okey. Sebenarnya nang asal susah bah kami nak marah kita macam ni, kami nak marah. Dalam keadaan marah. Memang susah lah. Jadi di rumah macam ni pembawakan diri kita bang? Pembawakan diri kami di rumah macam orang gila-gila sebenarnya. Macam ni lah mun di rumah ya ada kata orang
terguguk kah, guguk dalam jamban kah, ataupun mungkin tapak pandai terguguk di lantai kah, air tumpah kah, sekarang kita senyum juga. Senyum juga. Senyum juga. Senyum juga. Nauzubillah. Masya Allah. Benda dah terjadi, benda dah berlaku. Kita nak nangis, kita nak meradang. Betul. Saya dapat juga. Senyum aja lah. Sentiasa senyum. Kerana senyum apa adalah sedekah. Senyum itu adalah satu sedekah. Kerana senyum adalah membahagiakan kita pun dan membahagiakan orang lain sebenarnya. Jadi munlah kami madah. Kalaulah saya katakan bahawa Encik Yus ini adalah seorang yang garang, mungkin dalam mendidik anak-anak, adakah itu betul atau salah? Dalam aspek untuk mendidik anak-anak, juga lah. Saya garang sebenarnya. Si garang, Si garang. Tapi ada part serius lah. Semestinya kita sentiasa untuk dalam, apa nama tu orang? Dalam keadaan senyum. Ada japat kita, senyum. Serius tak bermaksudnya garang. Ada perbezaan antara kedua-dua tu. Baik, Encik Yus berasal dari Kampung Bintango. Ada asyik daripada Kampung Bintango di situ. Dibesarkan di Surabaya Hilir dan anak ketiga daripada 9 orang adik-beradik. Jadi bila bersama dengan adik-beradik, adakah Encik Yus ini seorang yang kaki sakat ataupun kata orang Sarawak kaki pelentir? Boleh diceritakan bila berkumpul di hari raya nak sama-sama dengan adik-beradik, apa yang dipolah oleh Encik Yus? Kami akan suka nyakat adik-beradik dan seorang sekali anak-anak buah kami. Kami memang suka. Ya Allah. Apa antara dipolah kita, abang? Macam-macam lah perkara yang kami akan buat untuk supaya menyemarakkan lagi suasana daripada suasananya. Kadang-kadang even kadang-kadang benda tu kadang-kadang air raya tu kadang-kadang benda yang akan membuatkan sedih. Kena masa tu kita faham lah. Kadang kami saya ada lagi orang tua, saya ada lagi mak hanya tinggal bapa. Jadi macam ni kita nak curve untuk supaya hari raya kita bergembira sebenarnya. Bukan hari raya aja. Sebaliknya hari-hari apabila kami berada pergi di rumah mana-manalah rumah adik mereka, abang mereka, rumah ahli keluarga lain lah. Kami akan cuba untuk menggembirakannya. Maksudnya bila saya ada Abang Yus, sunyitlah rumah. Memang Kita cari-cari lah setidaknya. Memang saya cari. Dengar cerita, Abang Yus seorang yang very helpful. Suka membantu orang lain. Di kawasan kejedanan, nyalah sibuk. Sibuk menari nak hujan nak angkat jemuran. Dia lah antara orang yang membuat pengumuman tu. Betul tak Encik Yus? Betul. Kena kita nolong, kita berjiran. Kita berjiran. Apabila kita diam berjiran, yang penting adalah jiran. Dia orang lain datang apabila berlaku satu, jiran yang akan bantu kita dulu. Okey. 2019, semenjak tahun itulah Encik Yusri Benji ini mula viral dan tular di media sosial. Seorang warden trafik yang sentiasa tak lokek dengan senyuman. Kita nak tahu bang, apa yang berlaku pada ketika itu? Mengapa banyak-banyak warden trafik ni, sengaja sakat beliau Mengapa banyak-banyak warden trafik ini senyuman Encik Yus yang menawan hati pengguna-pengguna jalan raya ni? Apa ceritanya sebenarnya? Senyuman Yus adalah senyuman yang menawan. Tengok gigi je ada letak apa-apa ke? Tak ada? Ada cabi. saya ada even apa cerita dengan saya, Okey, sebenarnya mula-mula kami dibayar kami stok daripada media sosial dan masa saya memang kami ada Facebook. Okey. Tapi yang memberitahu kami adalah rakan sekerja sama trafik kami juga, saudara Yum. Okey. Nya yang beritahu Yus yang kita sedar mula-mula. Sedar. Okay. Kami memang ada Facebook lah. Tapi kami even kita lagi lah. Memanglah si nangga lah, memang si nangga. Mungkin dia lah kini tu memanglah. Dekat insidennya ada si orang luar dah negur kita. Hello Bang Yus, kita cakap sini tang kenal ni tok ngapo. Di mana-mana. Ada. Di mana-mana. Ya, mau senyum lah kita tok. Kita mau jadi famous. Senang je. Senang mungkin kita jadi famous. Insta famous. Okey, penonton. Sebenarnya Encik Yus ini, orang kata, apa yang boleh saya katakan lah selepas cerita beliau tular, apabila saya lalu dekat kawasan yang dikawal oleh warden-warden trafik ini, warden-warden trafik ini sudah mula melebarkan senyuman mereka. Kalau sebelum ini, berhenti di jalan, tapi sekarang, pergi ke sana? Tak adalah. Tak adalah. Gurau, masalah. Kalau kacau diorang ni, nanti kita yang kena. Sebenarnya guys, untuk traffic warden, semua kena dah senyum semua. Itulah saya katakan. Kalau saya katakan mereka tiba-tiba senyum nanti, esok kan ditahan dekat bulatan bahan perak dengan DBKU, masalah gitu kan. Tapi itulah cabaran mereka ini sebenarnya. Orang kata, kalau kita senyum, itu tak jadi masalah. Sebab branding sebagai seorang warden traffic ini, mereka perlu tegas. Dan bonusnya, apabila mereka dapat menjadi seorang yang peramah dan pada masa yang sama approachable dengan komuniti, itu adalah satu perkara yang bonus. Tapi macam mana nak menyeimbangkan antara semua aspek ini bukan satu perkara yang mudah. Selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Kaspirasi.
Di Gaspirasi pada malam ini, kita bawakan seorang yang pernah viral dengan gelaran Abang Senyum. Biarpun berdepan dengan cabaran sebagai seorang warden trafik, ya, dalam keadaan panas terik, hujan lebat, ribut, bulan Ramadan dan sebagainya, tapi sentiasa beliau pamerkan senyuman beliau. Tak pernah lokek dengan senyuman, kata orang. Jadi, kali saya nak bawakan kepada anda sebenarnya ada satu fakta mengenai senyuman ini. Jika kita senyum, kita akan menghasilkan satu hormon yang dipanggil sebagai hormon neuropeptides yang akan menghasilkan rasa rileks dan tenang dalam kehidupan kita. Jadi bang, boleh senyum sikit bang? Nangka. Relax kat di rumah nak. Macam ni. Camia juga lah rasa kami di set tok relax ajak bila Nangka Encik Yus tok senyum. Jadi itu adalah orang kata kebaikan, ya, kita mempamerkan senyuman kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik, Encik Yus, apa rasa kita bila kita Nangka orang lain turut senyum, sebagai tanda balas balik terima kasih dengan kita semasa kita mengawal lalu lintas? Apa rasa kita? Kami rasa Dihargai dan kami rasa, maksud kami appreciate, menghargai kami apabila kita lontarkan senyuman, orang balas balik dengan senyuman. Adalah satu memang syok, kami yang syok sebenarnya. Kepuasan. Kepuasan bagi kami, satu kepuasan. Macam kita makan mah. Apabila benda yang nyaman dimasak oleh orang, kita akan senyum. Kita akan puas. Cuma aja apabila kita lontarkan senyuman, kita berikan senyuman dengan orang, apabila orang balas balik senyuman, berbaloi bagi kami. 2019, Encik Yusri mula viral, mula tular. Sebelum itu mungkin ramai yang macam, kenapa warden trafik ni senyum? Kan? Mungkin sebelum itu. Tapi selepas tular tu ada tak orang kata insiden yang berlaku yang mana selepas Encik Yus tular, semua yang lalu dekat situ semua balas balik senyuman kat Encik Yus? Nampak tak perbezaan? Nampak tak perbezaan. Pengalaman pertama apabila belum di viral, orang si tahu lagi abang senyum. Angkat ribu. Jangan riak bang. Saya dah. InsyaAllah saya dah. Itu sebagai perkongsian kita bersama. Perkongsian kita, inspirasi kita bersama. Apabila sebelum di viral sebenarnya, tapi kami sibuk benda di viral sebenarnya. Kami takut jatuh riak sebenarnya. Betul. Jatuh segala amalan kami Suka sebenarnya. nyakat nyajak bang. Apa nama dia? Bila kita rasa macam ni perbezaannya. Lepas viral yang makin ramai orang senyum balik dengan kita kan macam ni. Makin banyak yang contoh senyum kecil besar tua muda semua yang senyum balik kami. Jadi kami rasa benda ya satu apa nama kata orang? Apabila kita senyum, orang senyum balik dengan kita, bak kita satu kepuasan. Kepuasan. Sebenarnya gas pun sama juga. Kalau saya tahu Encik Yus menjaga dekat bulatan dekat DBKU ke, kita rasa macam tak kisah kena hadap stres jam tu, sebab kita tahu dekat hujung tu nanti akan jumpa Encik Yus. Dia akan sentiasa memberikan senyuman kepada kita. Branding sebagai seorang warden trafik DBKU ini, kita perlu tegas. Saya setuju. Sebenarnya mereka perlu tegas untuk memastikan pengguna jalan raya ini mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan. Tetapi menjadi bonus dan lebih baik sekiranya mereka ini dapat menjadi seorang yang tegas, peramah dan approachable pada masa yang sama. Macam mana Encik Yus menyeimbangkan semua aspek itu? Kadang-kadang apabila kita senyum, bukan berarti kita tidak tegas. Betul. Apabila kita senyum, kadang-kadang impact kita terlalu besar untuk dalam senyuman kita tu. Tapi nak menang. Apabila kita senyum, even kadang-kadang apabila bertugas di lapangan, apabila kita berada di lapangan di jalan raya untuk membuat kawalan, kena setiap pemandu semuanya suka kita. Dan semuanya suka dengan kita. Apabila kita coba menahan kenderaan untuk membuat kawalan, ada yang akan terjerumus lah, akan terlepas. Ada, memang ada. Kalinya bergaut kali bang. Kali mungkin juga lah kita cerita positif lah. Tapi janganlah langgar Pak Tuan Jalan Raya. Kalau kita sebagai traffic warden ditugaskan adalah untuk melancarkan perjalanan bagi pengguna jalan raya sebenarnya. Dan apabila sering berlakulah, ada berlaku benda ke atas hampir-hampir dilanggar oleh pemandu-pemandu. Macam ni ataupun bagaimana caranya Encik Yus ini apabila berhadapan dengan situasi mereka yang mungkin sukar untuk mengikut arahan ataupun peraturan jalan raya ini, sebagai seorang yang dikenali sebagai periang, sentiasa tak lokek dengan senyuman, macam mana Encik Yus menegur mereka? Sebab kata Encik Yus tadi, susah nak tengok Encik Yus marah kan? Adakah dalam situasi ini Encik Yus akan marah? Si marah. Kami akan cuba tackle dengan cara senyuman kami. Apabila kita tegur dengan cara senyuman, retutnya si ikut. InsyaAllah. Dah pengalaman kami apabila esok kan yang pengguna jalan raya. Yang sama lagi. Especially untuk yang menggunakan motosikal, anak-anak muda.
apabila tiba lagi, apabila negara kami, nya udah ngikut peraturan. Nya sip melanggar lagi, nya sip berjalan. Syukur. Kadang ada yang sip pakai helmet. Ah, Tapi apabila memang dah, pakai helmet. oh, dengan senyuman kita Dengan madah. senyuman, Ha? dengan senyuman. Apabila melimpas lagi, ada helmet pakai. Jadi Itulah kuasa senyuman, bang. kuasa Bila senyuman. kita menegur secara hikmah, ya, secara berperingkat, ya, tegur secara baik-baik keesokan harinya, insya-Allah mereka akan mengikut apa yang kita nak sampaikan kepada mereka. Kerana at the end of the day, ini adalah untuk keselamatan mereka juga sebenarnya. Okey, tadi Encik Yus ada bercerita mengenai cabaran, bagaimana nak melenturkan mereka yang susah untuk mematuhi peraturan jalan raya ni. Tetapi ada juga pengguna jalan raya. Ni nak Abang Mai nak cerita. Abang Mai. Ada satu ketikanya ada pengguna jalan raya tu berhenti dekat satu sudut jalan raya. Ingatkan apa? Ingatkan nak macam kereta rosak ke Kereta apa ke? rosak ke, Rupa-rupanya semata-mata untuk nak beri coklat Coklat. dan jam tangan kepada Encik Yus. Pengalaman manis dan lucu apabila mengawal lalu lintas ini, bang. Setelah viral ni. Abang pun terjujut, guys. Okey. Tiba-tiba seorang pemandu yang berhenti di tepi. Okey. Mungkin keretanya rosak, breakdown ke apa. Oh. Si perasan juga sebenarnya. Okey, datanglah. Nya daripada buka skrin dan yang melambai-lambai. Ai. Jam lambai lah, okey. Orang nunggah, terdatanglah agak lah. Betul. Okey, tiba-tiba nya hulurkan coklat. Wah, perempuan ke lelaki? Laki. Laki. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Sebenarnya saya dah. Ya, sebenarnya Ucap tanda terima kasih. terima kasih. Dan merakan. Bukan sekadar aja. Bukan you saja yang dapat, bagi ada anggota traffic warden lain ada juga menerima jam dan sebagainya. Ada kata orang ada satu peristiwa, si Dae sebenarnya nak beri hadiah dengan Encik Yus. Tapi terberit dengan warden-warden yang lain. Ada si? Ada. Ada. Terima tempias juga. Terima. Rezeki tu orang, jangan ditolak. Rezeki dikongsi bersama. Ya, cerita jam tangan macam ni. Itu adalah jam tangan pemberian daripada seseorang yang paling special. Pengguna jalan raya yang paling special. Special. Censored. Censored. Okey, sebelum bekerja dengan Dewan Bandar Kuching Utara DBKU, Encik Yus pernah orang kata menjadi atlet Sukma pada Atlet tahun Sukma. 1994 untuk sukan sepak takraw. Juga semasa berkhidmat bersama dengan DBKU pernah ditawarkan untuk bekerja dengan pihak JPJ. Maksudnya peluang dalam karier itu banyak. Jadi Encik Yus, apa sebenarnya yang Encik Yus inginkan dalam pekerjaan Encik Yus sebenarnya? Sebenarnya Yus ingin jadi macam Gas. Aduh, ada laginya. Okey, Syed. Sebenarnya DBKU tetap di hati, Dewan Bandar tetap di hati. Walaupun Yus mendapat tawaran pada tahun 2000 berapa? 2000 lebih kurang 2005 2006. Yus pun lupa masih suatu tawarannya. Okey. Bekerja sebagai penguatkuasa JPJ. Okey. Tapi fikir apabila Yus fikir balik, terus sekejap bersama dengan DBKU. Macam ni suasana mungkin cinta bekerja kepada DBKU. Wow, ialah cinta dengan kejayaan kita. Sebab kata orang, kita cinta dengan kejayaan kita, kita rasa diri kita bekerja. Macam ni suasana bekerja dengan DBKU, Encik Yus? Okey. Nak diceritakan apabila insya-Allah Jas akan ada bersama DBKU kelak mula sesuatu lagi apabila kita berada dalam DBKU itu, bukannya Yus saja seorang ajak yang sebenarnya beramah. Ke semua staf ataupun yang ada pada DBKU itu semua adalah yang peramah. Wow, semuanya sebenarnya peramah. Sebab ialah bandar kita tu digelar bandar perpaduan. Betul? Semua asyik lokek dengan senyuman. Okey, Encik Yus, kalau orang di luar sana mungkin menyangkakan bahawa seorang warden trafik ini tugas mereka sekadar untuk menjaga lalu lintas. Tapi mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton, apa juga antara skop-skop tugas yang lain sebagai seorang warden trafik ni? Okey guys, untuk selesai daripada untuk menjalankan tugas kawalan lalu lintas pada sebelah pagi, dan selepasnya kami orang akan ikut unit masing-masing. Okey. Untuk membuat, kita ada di dalam traffic warden kita ada 3 unit. Okey. Unit kereta terbiar, unit halangan dan tumpahan ataupun tanah kotor. Maksudnya selepas kita menjaga pada sebelah pagi dah selesai menjaga lalu lintas, maksudnya balik ke pejabat ada lagi tugas-tugas lain. Ada lagi lain. tugasan, bukannya sekadar di lapangan untuk buat kawalan lalu lintas. Dan lepasnya kami orang akan
membuat tugas masing-masing lah untuk menguatkan kuasa undang-undang kecil Ordinan Dewan Bandar Aceh Utara. Wah, seorang pihak pekerja Pembangsa yang Tempatan. berdedikasi. Ya, selain kata orang sentiasa mempamerkan senyuman di belakang di belakang tugas beliau, orang kata sebagai seorang wadah di BKU itu juga beliau sentiasa memastikan tugas yang dijalankan dapat dijalankan dengan penuh amanah. Okey. Bukan you seorang je, As. Oh, semua orang. Anggota yang lain Bukan semua. dalam bidang kita ajak lah. Oh. Bidang lain pun semua kita mesti mencontohi Oh, Encik Yus. Cinta dengan Cinta, kejayaan betul. kita, dedikasi yang paling penting. Apabila minat, komitmen, insyaAllah. Dari minat datangnya komitmen. komitmen. Okey, Encik Yus, kita tahu sekarang untuk kita hidup dalam keadaan norma baharu, ya, ada penjagaan fizikal. Siapa Norma? Ha? Siapa Norma? Siapa Norma? Siapa? Siapa Norma? Siapa Norma? Dan kita ada Norma yang bagus tu sebenarnya. Siapa kan Norma? Itu suka ngenak saya. Tahu hanya DJ. Okey. Kita hidup dalam keadaan norma baharu, okey, ada penjagaan fizikal, kita mesti sentiasa pakai pelitup muka, tapi ada juga orang sampai hari tu masih keliru. Macam mana nak senyum sambil pakai pelitup muka? Adakah kenyit mata ke? Tutup mata ke? Dapat tegas. Macam ni nak senyum? Dapat sikit Ada rasa orang tak? salah anggap Cik Yus. Aha. Adanya anggapan bahawa bila kenyit mata nak, gatal lah Nyai ya. Nak ngacau kita lah Nyai ya. Bukan. Jadi boleh kita demo sikit, tutorial. Eksklusif di Gaspirasi pada malam ini dalam keadaan norma baharu. Macam mana kita nak senyum dengan ikhlas biarpun dihadang menggunakan pelitup muka. Caranya, silakan. Okey. Ajar juga kah? Kamera boleh zoom. Macam mana? Okey. Okey. Baca bismillah dulu. Baca Setiap bismillah apa-apa dulu. kerjaan kita mulakan dengan bismillah. Okey. Okey, lepas pasang. Pasang. Cara menggunakan pelitup muka yang betul. Okey, mulut dah tutup. Macam ni nak senyum makin mata. Okey, untuk kita memberi senyuman, orang akan dapat kita dari sini. Mata. Di situ lah. Daripada situ, orang situ kita senyum. Okey. Tapi hanya akan dapat kedutan di situ. Macam ya. Untuk mengenali seseorang yang selalu senyum. Bukan you saja yang senyum, banyak yang senyum. Tapi you still viral sebenarnya. Jangan riak. Jangan riak. Tahulah ismu kita ceria. Ismu saya tak mungkin ada menjus sikit tapi saya baiklah. Saya dah. Kita pun kira pengacara yang senyum. Alhamdulillah, makasih bang. Jangan macam ya. Macam ya lah sebenarnya kita nak senyum. Bila kita senyum dengan ikhlas, orang kata nawaitu kita itu akan terselah melalui lirikan mata. Sebab manisnya senyuman hanya dapat diketahui oleh orang yang mencintai dengan hati. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya dalam Gaspirasi. Kak Gimas? Terima kasih. Penonton di rumah, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat mudah sahaja dengan cara mencintai apa yang kita lakukan. Masih lagi bersama dengan Encik Yusri Benji atau lebih dikenali sebagai Abang Senyum yang sentiasa tak pernah lokek dengan senyuman, sentiasa committed dengan kerja beliau. Kata beliau sebentar tadi, daripada minat datanglah komitmen. Okey, Encik Yus pernah dianugerahkan anugerah Pegawai Mesra Rakyat, anugerah Pekerja Cemerlang, juga penghargaan nilai murni oleh Jabatan Penerangan Sarawak. Jadi Encik Yus, setelah pencapaian demi pencapaian yang dikecapi oleh Encik Yus, melihat kepada bagaimana Encik Yus sedang untuk didekati oleh komuniti, mesra dengan pengguna jalan raya, ada tak pihak pengurusan mengesyorkan pula kepada rakan-rakan sekerja yang lain untuk mencontohi Encik Yus dan untuk lebih mesra dalam menjalankan tugas? Ada pihak majikan. Dan seadah apa dipadah oleh kami tadi, sememangnya di DBKU adalah satu majikan yang peramah sebenarnya. Sebab di dalam DBKU nya adalah kebanyakannya berhubung dengan komuniti dan masyarakat sekeliling. Jadi kami menerapkan penilaian untuk sentiasa ramah, senyum dan kepada semua masyarakat. Jadi sebenarnya jangan takutlah. Takutnya mun kita melanggar peraturan jalan raya. Selagi kita tidak melanggar peraturan jalan raya, jangan risau. Mereka ini sangat murah dengan senyuman. Sampai dianugerahkan apa bang? Di BKU apa perpaduan? Bandaraya Perpaduan. Bandaraya Perpaduan. Alhamdulillah. Okey, itu adalah kebaikan dan cerita-cerita manis mengenai seorang
warden trafik BKU. Kita nak bawakan juga kepada penonton, mungkin boleh diceritakan kepada penonton di rumah Encik Yus, apa antara risiko ataupun cabaran yang mungkin mereka tidak ketahui pernah dialami oleh seorang warden trafik di BKU ini. Personally lah pernah dialami oleh Encik Yus. Maksud mungkin pernah dilanggar kah? Mungkin kata orang pernah ada orang macam nak mencuri motosikal yang kita pakai kan masa kita berdiri di jalan raya. Nak curi motosikal mungkin saya dah lah. Saya dah. Nak mengganggu motosikal mungkin saya dah. Kena kita di Kuching, di Sawang Amnya, semua orang kita Alhamdulillah. bagus-bagus sebenarnya. Bagus-bagus. Sebab yang kita suka, I like Kuching. Saya suka Sarawak. Pernah hampir kena langgar ke? Dan hampir kena langgar ya, memanglah. Ada. Tapi think positif sebenarnya. Think positif sebenarnya. Mungkinnya adakah sebabnya. Betul. Kita sih tahu. Kena kadang-kadang kita tahu apa berlaku atas kenderaan kita sih tahu. Betul. Sesuailah pastikan kenderaan anda sebelum anda gunakan dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Kena precaution. Ada ya juga. Ada moral value. Ada pengajarannya. Nak nama DJ, pasti kita korek. Apa kerjanya? Nya juga warden di BKU, dia juga DJ selepas ini. Okey, masih lagi bercakap mengenai cabaran ni Encik Yus. Cabaran semasa bulan puasa. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Panas terik, dahlah jaga awal pagi. Lepas sahur air masih orang kata masih ada di tekak kata orang. Udah habis nyagai mesti dah kering dah tekak. Apa cabaran masa bekerja di bulan Ramadan? Masa di bulan Ramadan, namun di waktu hujan okey. Punya hujan cukup alhamdulillah. Dapat ngangak mulut nemat hujan bukan Tapi mun dalam keadaan panas bersyukur juga sebenarnya. Bersyukur juga. Kena apa yang kita buat tu dah tanggungjawab kita. Dan apa kita buat adalah amalan bagi kita. Dan dalam keadaan cuaca memanglah kita fikir panas. Bukannya you seorang aja, tapi ke semua warden di BKU dan termasuk dengan pihak trafik warden PDRM pun akan mengalami benda yang sama. Satu cabaran apabila dalam keadaan panas, hujan dan sebagainya. Itu adalah cabaran sebenarnya apabila kita dalam keadaan. Sebab apabila kita yang seperti saya madah dengan Jas tadi, apabila kita minat, komitmen, saya akan dah rasa apa kerja. Betul. Inilah kata orang cabaran sebagai seorang warden trafik di BKU ini. Mereka adalah frontliners kita sebenarnya. Kan? Mereka adalah orang kata tunggak utama kepada keselamatan jalan raya ini supaya kelancaran di jalan raya itu sentiasa dapat dijaga dan kita dapat sampai ke pejabat on time. Ini mereka adalah frontliner kita sebenarnya. Baik Encik Yus, kalau kita nak tanya juga kriteria untuk menjadi seorang warden trafik di BKU ini. Sebab dengar cerita 7 stages, 7 peringkat yang perlu dilalui. Sebab percayalah, mereka yang menonton pada malam ini, selepas mendengar cerita Encik Yus, pasti ada yang nak jadi warden trafik di BKU. Apa agak-agaknya 7 stages yang perlu dilalui? Melalui pada tahun 1994. 93. Untuk apply-nya di hujung tahunnya untuk mendapatkan untuk masuk ke di BKU. Jadi apply lah dulu. Apply dapat balasan. Untuk didungga untuk temunuga. Pertama kali untuk ukur badan. Stage yang pertama. Dah nak di pramugara juga. Tinggi memanglah stepnya mula-mula. Lepas ya macam lagi lah ukur badan. Lepas ya ada physical, physical interview, IQ test, temuduga. Lepas ya baru kita dapat stage untuk dapat nunggu lagi jawapan. Nunggu lagi jawapan untuk ada terima atau mesti terima. Maksudnya bukan mudah Bukan mudah. 7 stages yang perlu dilalui pada ketika itu. Mungkin boleh kongsi tips macam mana nak lepas 7 stages tu bang? Masa saya lagi fit dah. Salah soalan saya tu. Masa saya lagi fit kena pada tahun 1994. Masa saya bang perlu pakai baju warna hitam. Pakai baju warna putih pun masih nampak fit. Kena tu dry fit. Dry fit. Okey, mungkin yang bersama-sama dengan saya tahun 1994 melalui semua benda ya, termasuk yang dapat ataupun diterima ataupun tidak diterima. Masa saya lebih kurang banyaklah, lebih kurang dekat 1,000 juga yang minta untuk jawatan tu. Dan melalui jawatannya apabila dapat diletakkan di dalam bahagian penguatkuasaan dan keselamatan. Semalam pada tu tanggal pada 16 bulan 4 tu. Untuk base yang kami yang sama dengan kami adalah genap 27 tahun. Genap 27 tahun. 27 kita tahun. Berkhidmat. 27 tahun dan berkhidmat dalam traffic warden dan ditukarkan ke unit traffic warden 13 tahun.
Wow. Inilah Encik Yusri Benji atau lebih dikenali sebagai Abang Senyum kita. Tapi kita nak tahu juga sebab semua orang akan ada lalui fasa yang sukar dalam kehidupan. Detik-detik sedih dalam kehidupan mereka. Dan untuk Encik Yu sendiri pernah juga mengalami detik sebegini yang mana arwah ibunya iaitu Allahyarhamah Adriah binti Haji Bolki telah meninggalkan beliau sekeluarga pada tahun 2007. Jadi melihat kepada perwatakan Encik Yu sebagai seorang yang ceria, seorang yang periang, seorang yang tak pernah lokek dengan senyuman, percayalah, terus terang saya katakan, mereka yang berperwatakan sebegini adalah mereka yang paling pandai untuk menyembunyikan rasa sedih supaya terus nampak kuat dan tabah di hadapan keluarga dan anak-anak. Encik Yus, apabila perkara sebegini berlaku, sehebat mana pun dugaan yang melanda Encik Yus, apa yang Encik Yus lakukan supaya Encik Yus terus nampak tabah dan kuat di hadapan keluarga dan anak-anak? Kita hendaklah sentiasa bertabah sebenarnya. Sebab apa lah, kami mana kita macam ni, kami susah nak marah dan kadang-kadang even bulat lah kita sebagai manusia kita si sempurna. Betul. Saya ada manusia yang sempurna. Betul. Kan akan ada timbul perasaan sedih. Tapi kita pendamkan untuk kita pun sebenarnya. Kita sibuk untuk menunjukkan bahawa kita sedih dan untuk tidak menunjukkan bahawa dalam keadaan kita marah. Dan kehilangan mak yang tersayang pada tahun 2007 di pangkuan kami. Di pangkuan Di kita. pangkuan kami. Ya rezeki namanya bang. InsyaAllah. Kita yang nangganya di momen-momen terakhir. Di yang terakhirnya dipangkuk oleh kami daripada hospital mbak pulang ke rumah yang menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan kami. Itulah kata orang, janganlah hanya senyum untuk menyembunyikan rasa sedih kita, tetapi senyumlah dengan ikhlas untuk sembuhkan rasa sakit itu. Selepas ini kita akan kembali untuk blog yang terakhir hanya dalam Gaspirasi. Kalaulah saya boleh macam tu juga, sentiasa senyum menjalankan tugas, regardless of apa yang berlaku, sentiasa menampilkan keceriaan kepada orang ramai. Itu inspirasi yang kita nak pada malam ini. Sehebat mana pun dugaan kita, sehebat mana pun cabaran yang kita lalui, ataupun apa sahaja orang kata gelagat ataupun attitude yang negatif diberikan oleh orang, sentiasa fikir untuk sampaikan ataupun nasihatkan mereka secara berhikmah. Kerana insya-Allah lama kelamaan mereka akan mendengar dan ambil apa yang positif. Baik, kita masih lagi bersama dengan Encik Yusri Benji, Abang Senyum kita, pernah viral sekitar tahun 2019 dahulu. Dan di sebalik keceriaan Encik Yus ini, kita nak tahulah apa perkara yang mana apabila kita sentuh perkara itu, ianya akan terus membuatkan Encik Yus marah, mudi, muram dan sebagainya. Ada juga perasaan marah sebenarnya apabila sesuatu apabila disentuh, terutama sekali apabila sentuh tentang keluarga, tentang anak-anak. Apabila kita sentuh kadang marahlah kita sebenarnya. Ini adalah keluarga kita. Dan ini adalah anak-anak kita. Semua manusia apabila disentuh yang mungkin akan marah. Tapi Patia memang sensitif lah sebenarnya. Tapi dalam kemarahannya kita telan je lah sebenarnya. Kita telan je lah. And think from the positive side mungkin kan. Positif lah. Mungkin ada sebab. Kita tahu lah apa sebab orang anu-anu macamnya. Tapi fikir yang positif aja.
Ambil yang positif je sebenarnya. Senang je benda ya. Okey bang. Ha. Setiap harilah mungkinlah kita tu sentiasa ceria, sentiasa gembira. Mungkin ada hari yang mencabar juga mood kita. So how do you boost your mood every day? Macam mana Encik Yus ini kekal positif dan ceria setiap hari? Tipsnya. Tipsnya, yang penting bangun pagi yang penting. Kita setiap kali dimulakan dengan hidup kita dimulakan dengan apabila kita bangun. Alhamdulillah apabila kita akan hidup dengan semula, kita bangun tidur, kita mulakan dengan senyuman. Senyuman. Dulu Yus Dengar cerita di bilik Encik Yus tu ada cermin. Ada cermin, memang ada cermin. Juga kita. Macam ni yang boleh membantu kita. apabila Yus bangun pagi, Yus akan dengan cermin. Okey. Kerana cermin itu adalah mencerminkan diri tempun. Okey. Apabila kita desiar, kita akan cuba ambil mudi kita untuk setiap pagi kita untuk senyum. Kadang-kadang benda tu sebenarnya susah je untuk kita senyum sebenarnya. Ada juga masanya susah. Ada masa untuk susah. Ayah yang kami nak tanya bang. Sebab selepas viral pada tahun 2019 ni, pastinya expectation orang tu tinggi. Mungkin kan ada orang yang nak lalu dekat bulatan tu, okey saya nak tengok Encik Yus hari ni mesti senyum. Tapi kadang-kadang kita mungkin plan. Tak adalah murah. Plan. Jadi expectation tu sangat tinggi. Tinggi. Jadi tak pernah letih ke senyum ni? Si pernah letih. Si pernah letih. Sebab apa? Sebab ambil pada kita adik, senyum adalah sedekah. Setiap kali kita lontarkan senyuman, kita akan dapat pahala. InsyaAllah lah. Tapi dalam ikhlas lah sebenarnya. Betul. Ikhlas, jangan senyum dibuat-buat. Jangan buat-buat. Tapi bagus juga. Sedal kita buat. Ada bagus juga senyum buat-buat? Bagus apa juga. bagusnya bang? At least kita senyum. Betul? Daripada kita senyum. Betul. Kenapa bila kita buat-buat jalur sedal. Ya, sebagai tanda untuk kita hormat situasi. Situasi. Okey. Ya, kata orang, merajin kita senyum, makin kita murah dengan senyuman, makin ya juga rezeki kita murah. Sebab ya, selain seorang warden trafik di BKU, Encik Yusri ini juga adalah seorang DJ untuk radioku. Boleh ceritakan? Apa agak-agaknya tugas kita Genap di bulan Zia? 3 tu, 2 tahun dah radioku. Semangat. Alhamdulillah. Radioku adalah merupakan radio PBT yang pertama di negeri Sarawak. Okey. Dan kami orang terpilih pada tahun 2019 Okey. dan telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri di Waterfront semasa Hari Agenda. Okey. Dan bermula dari siap kerjaya saya sebagai penyampai radio kepada Radio Kuku Semangat. Dan terima kasih kepada pihak di BKU. Nang best sebenarnya kami suka dengan di BKU tu. Nampak bang? Nampak ya Dia Encik sentiasa Yus beri ni. peluang. Dia sentiasa beri peluang kepada mana-mana kaki tangannya untuk mengenalkan diri. Untuk mengembangkan lagi potensi dan sangat nampak sebenarnya yang Encik Yus ini cinta dan sangat committed dengan karier beliau, baik sebagai seorang warden trafik di PKU ataupun sebagai seorang DJ radio. Akhir sekali, Yes. apa? Cita-cita Yus dulu sebenarnya untuk menjadi penyampai rancangan dan hiburan sebenarnya. Tapi alhamdulillah dapat juga penyampai radio walaupun di Radio Kuku Semangat. Alhamdulillah, siapa sangka rezeki bila kita buat baik dengan orang, rezeki akan datang melimpah ruah. Cik Yus, terima kasih sudi datang ke Gaspirasi malam tu. Terima kasih juga kepada pihak TBS dalam rancangan Gaspirasi kerana sudi menjemput Yus. Saya percaya Encik Yus, esok bila kita niaga lalu lintas, bukan coklat saja dia beri orang. Nya meri kata orang Meri macam-macam hati. lagi, meri hati. Terima kasih sudi datang malam tu di Gaspirasi. Baik penonton, di sebalik keceriaan kita pada malam ini, pastinya kami bawakan pengajaran kepada anda dan apa yang boleh kita dapat pada malam ini adalah satu-satunya cara untuk kita melakukan pekerjaan dengan hebat. Mudah sahaja dengan mencintai apa yang kita lakukan. Dan ingat, janganlah hanya senyum untuk menyembunyikan rasa sedih, tetapi senyumlah dengan penuh keikhlasan untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsi bersama dengan anda. Saya tunggu cerita sukses anda, saya tunggu cerita inspirasi anda untuk jadikan pengajaran dalam komuniti kita hanya dalam Gaspirasi di hari dan waktu yang sama. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi.